Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, so saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. So pada hari ini kita akan sambung kelas kita berkenaan dengan bab 5 iaitu air dan juga larutan. Okay, so pada ahad yang lepas kita telah pun secara mukadimahnya membincangkan mengenai air. Okay, iaitu sifat fizik air. Okay, apakah itu air? Okay, apakah sifat-sifat fizikal air, terutamanya air tulen? Okay, apakah itu daya legitan dan juga daya lekatan? Okay, dan juga tegangan permukaan? Okay, dan apakah perubahan air? Okay, daripada pepejah, cecair, kepada gas dan juga sebaliknya. Okay, dan apakah komposisi air? Iaitu air merupakan sebuah sebatian. Okay, yang terdiri daripada molekul-molekul hidrogen dan juga oksigen. Okay, yang di mana boleh dipisahkan secara elektrolisis. Okay, kita telah pun melihat bagaimana kehadiran benda asing memberi kesan kepada takat lebur dan juga takat didih air. Okay, dan kita pun dapat melihat tentang konsep penyejatan air. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dan juga aplikasi konsep penyejatan air dalam kehidupan seharian. Okay, so hari ini kita akan tengok kepada yang seterusnya, yang ini larutan dan juga kadar ketelarutan. Okey. So, dalam konsep larutan, okey, kita ada 3 perkara yang kita kena maklum. Okey, yang pertama ialah zat telarut, yang kedua ialah pelarut dan yang ketiga ialah larutan lah. So, untuk membentuk satu larutan kita mesti ada zat telarut dan juga pelarut. Okey. So, bila kita kata zat telarut, ia merujuk kepada bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Okey. So, apa sahaja bahan yang boleh melarut dalam cecair, kita panggil sebagai zat terlarut. Okey, contohnya seperti hablo gula. Okey, so gula merupakan sejenis zat terlarut. Okey, manakala pelarut, okey, pelarut ialah cecair yang boleh melarutkan bahan. Okay, so apa sahaja yang boleh melarutkan sesuatu bahan, dia dipanggil sebagai pelarut. Okay, so contohnya seperti air. So air merupakan sejenis pelarut. Okay, so bila kita campurkan zat telarut dan juga pelarut, okay, contohnya gula, kita campurkan dengan air, kita akan menghasilkan satu larutan. Okay, so larutan ialah hasil campuran yang terbentuk daripada zat telarut yang melarut dalam sebuah pelarut. Okay, so bila gula kita larutkan dalam air, dia akan menghasilkan satu larutan, yang ini larutan air gula. Okay, so itu ialah zat telarut, pelarut dan juga larutan. Okay, so untuk larutan, okay, kita ada 3 jenis larutan yang bergantung kepada kepekatan larutan tersebut. So kita ada larutan yang cair, larutan yang pekat dan juga larutan yang tepu. Okay, so apakah beza antara ketiga-tiga larutan ini? Ialah dari segi kuantiti zat telarut yang melarut dalam pelarut. Okay, so selalunya pada kebiasaannya sejenis larutan dia akan menghasilkan sesuatu larutan yang tidak berwarna, okay, dan juga tidak keruh. Okay, so selalunya larutan ini dia merupakan satu bahan yang tidak berwarna dan juga tidak keruh. Okay, so untuk larutan cair, so pertama larutan cair ini apa yang bezanya ialah kuantiti zat telarut. Okay, dalam larutan cair ini adalah sedikit sahaja. Okay, so kuantiti zat telarut dalam larutan cair adalah sedikit. So ini bererti larutan cair ini boleh lagi melarutkan banyak zat telarut yang lain. Okey. Manakala kalau kita tengok kepada larutan pekat. Okey, larutan pekat ni pula kita dapati kuantiti. Okey. So kita tengok sini dalam larutan pekat, kuantiti zat telarut yang banyak. Okey, so kuantiti zat telarut yang banyak di dalam larutan yang pekat. Okey, so kebolehan untuk larutan pekat ini untuk melarut lagi zat telarut adalah sedikit. So dia masih lagi boleh melarutkan zat telarut, tetapi dalam keadaan yang sedikit saja. So hanya ada beberapa ruang sahaja yang dibenarkan,
Okey, untuk zat terlarut yang lain untuk melarut dalam larutan yang pekat. Okey, dan manakala kita tengok kepada larutan tepu. Okey, so larutan tepu ni dia special. Okey, sebab apa? Sebab dalam larutan tepu ini kuantiti zat terlarut yang berlebihan. Okey, so kuantiti zat terlarut yang berlebihan disebabkan oleh dalam larutan tersebut tiada lagi ruang yang boleh membenarkan zat terlarut untuk melarut. Okey, menyebabkan berlakunya berlebihan zat terlarut. So ini akan menyebabkan kita akan dapati dalam larutan tepu ini akan ada mendakan. Okey, akan ada mendakan ataupun saki baki zat terlarut yang tidak lagi boleh melarut. Okey, contohnya kita ambil air gula. Okey, kita mula let's say lah kita kacau gula dalam air. Okey, 1 sudu, okey, 2 sudu. Kita kacau-kacau dia hilang. Okey, dia akan mula melarut. Okey, itu ialah larutan cair. Okey, larutan gula yang cair. Okey, kemudian kita campur lagi gula. Okey, sesudu demi sesudu demi sesudu. Okey, sehingga dia menjadi pekat. Okey, tapi masih lagi boleh melarutkan beberapa zat terlarut yang lain. Tapi pada satu tahap bila kita campurkan lagi gula, campur, dan kita kacau, dan kita akan dapati lama kelamaan bila kita campur lagi ataupun kita tambah lagi gula dalam larutan gula tadi, lama kelamaan kita akan dapati akan adanya mendakan gula. Okey, maksudnya akan ada lebihan gula. Nah, walaupun kita kacau sekalipun dia tidak boleh melarut lagi. So itu bererti dia terlampau menjadi larutan gula yang tepu. Okey. So ini ialah larutan. Okey, iaitu larutan cair, larutan pekat dan juga larutan yang tepu. Okey. So apa beza larutan dengan ampaian pula? Okey, ada satu lagi konsep dipanggil sebagai ampaian. Okey. So, kebiasaannya bila kita campurkan dua bahan ataupun kita campurkan antara zat terlarut dengan pelarut, okey, lazimnya untuk larutan dia akan melarut. Okey, untuk menghasilkan sama ada cair, pekat ataupun tepu. Okey. So, dan selalunya bila kita menghasilkan satu larutan, dia akan menghasilkan satu campuran yang jernih. Okey, yang di mana berlaku disebabkan oleh larutnya zat terlarut dalam pelarut tersebut. Okey. So, ampaian pula, apa yang berlaku ialah ampaian ialah campuran yang keruh. Okey, so ampaian ialah campuran yang keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut dalam sejenis pelarut. Okey, so hari ini bila kita katakan ampaian bererti zat terlarut tersebut tidak boleh melarut dalam pelarut. Okey, contoh kita ambil air dan juga pasir. Okey, kita gabungkan air dan juga pasir, kita kacau. Kita akan dapati pasir itu tidak boleh melarut dalam air tersebut. Okey, dah lama kelamaan bila kita biarkan ampaian ini, kita akan dapati adanya mendakan pasir tadi. Okey, so kalau kita biarkan campuran air dan juga pasir tadi, lepas kita dah kacau, kita biarkan seketika, kita akan dapati akan ada mendakan pasir, okey, yang berada di dasar bekas tersebut. So ini bererti campuran air dan juga pasir tadi adalah sejenis ampaian. Okey. So ini ialah beza antara larutan dan juga ampaian. Okey. Dan selalunya kita tengok kat sini dalam konteks ampaian, okey, selalunya ampaian ni dia kelihatan keruh. Okey. Sebabkan adanya zat terlarut yang tidak boleh melarut. Okey, menyebabkan ampaian ini dia nampak seperti keruh. Okey. Seperti mana tadi kita tengok antara pasir dan juga air, ataupun kita boleh contoh yang terbaik seperti air kapur. Okey, air kapur pun merupakan salah satu jenis ampaian ataupun air tepung. Okey, kamu tengok tepung campurkan dengan air, kamu kacau, kamu akan dapat dia tidak akan menjadi satu larutan, tapi dia akan menjadi satu ampaian. Kenapa? Sebab dia akan menjadi satu larutan yang keruh. Okey, so bila kita tengok dia keruh berarti dia adalah satu ampaian. Okey, sebab apa? Sebab saiz zarah-zarah. Okey, saiz zarah-zarah dalam ampaian dia terlalu besar. Okey, so bila dia terlalu besar, okey, dan tak kena dengan saiz pelarut tersebut, dia akan menyebabkan cahaya tidak boleh menembusi ampaian.
Okay, kalau kita sinarkan torchlight dekat sejenis ampaian, iaitu sama ada kita ambil tapung dan juga air, kita kacau. Okey, masa ke ampaian, kita jika sulurkan satu mentol melalui ampaian, cahaya tersebut tidak berjaya untuk menembusi bahagian yang sebelah sana. Okey, so ini ialah ampaian. Okey, manakala larutan, kalau kita sinarkan, cahaya boleh menembusi larutan. Sebab apa? Sebab zat-zat terlarut dalam larutan ialah kecil. Okay, so dia masih lagi boleh membenarkan cahaya melaluinya. Walaupun, tadi saya kata bahawa larutan lazimnya tidak berwarna ataupun jernih. Tapi ada juga larutan-larutan kimia yang berwarna. Okay, contohnya seperti larutan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru. Okay, walaupun dia berwarna biru, tapi sebabkan zat terlarutnya yang sekata. Okay, penyebaran zat terlarut yang sekata dalam pelarut menyebabkan larutan kuprum 2 sulfat itu kelihatan jernih. Okay, dan cahaya pun masih lagi boleh menembusi larutan kuprum 2 sulfat. Okay, so ini adalah antara beza larutan dan juga ampaian. Okay, so basically paling mudah kalau nak ingat, larutan ini selalunya dia jernih ataupun tidak berwarna. Okay, ataupun kadang-kadang boleh berwarna. Okay, cahaya boleh menembusinya. Okey, maka ampaian dia selalunya disebabkan oleh penghasilan ataupun gabungan antara pelarut dan juga zat terlarut yang tidak boleh melarut dalam pelarut. Okey, so apa sahaja zat terlarut yang kita masukkan seperti kapur, pasir ataupun tepung, bila kita kacaukan dalam satu pelarut seperti air, dia tidak boleh melarut sepenuhnya. So dia kebiasaannya ampaian dia akan menghasilkan satu keadaan yang berkeruh. Okey, selalunya dia akan kelihatan keruh. Okey, dan dia tidak boleh membenarkan cahaya melaluinya ataupun menembusinya. Okey, dan jika kita biarkan seketika, ampaian ini lama-kelamaan kita akan dapati akan adanya mendakan. Okey, akan ada mendakan pada dasar bekal. Okey, di mana mendakan tersebut ialah apa sahaja zat terlarut yang tidak melarut dalam pelarut tersebut. Okey. Dan bila kita turaskan ataupun kita asingkan, kita boleh menghasilkan antara zat terlarut dan juga pelarut dengan mudah. Okey, so itu adalah antara larutan dan juga ampaian. Okey. Kemudian kita pergi kepada satu konsep dipanggil sebagai konsep keterlarutan. Okey. So biasa kita dengarkan, apakah faktor-faktor yang ini keterlarutan satu bahan. So apakah itu keterlarutan? Okey. So, keterlarutan ini merujuk kepada suatu bahan, di mana kuantiti maksimum, kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. So, keterlarutan suatu bahan dapat ditakrifkan sebagai kuantiti maksimum. Kuantiti maksimum zat terlarut, kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut, yang dapat larut di dalam 100 ml pelarut. Ini penting, 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. So ada 3 keyword kat sini untuk mendefinisikan keterlarutan. Pertama ialah kuantiti maksimum zat terlarut. Yang kedua ialah 100 ml pelarut. Yang ketiga ialah suhu yang tertentu. So 3 perkara ini mesti ada bila ditanya tentang maksud keterlarutan. Okey. So, kadar keterlarutan ini boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Okey. Antaranya ialah faktor suhu. Okey. Yang kedua ialah kadar kacauan. Okey. Dan yang ketiga ialah saiz zat terlarut. Okey. So, suhu, kadar kacauan dan juga saiz zat terlarut adalah antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar keterlarutan sesuatu bahan. Okey, contoh kita ambil seperti kopi. Okey, biasa kat rumah macam bulan puasa ni kan, kita tengok mak kita buat air kopi O ke ataupun mungkin teh O panas sebagainya. Okey, so actually kita dah aplikasikan benda ni setiap hari. Even kamu kat asrama pun, nak buat air Milo, nak buat Nescafe sebagainya, kamu selalunya akan memilih air yang panas. Betul dekat kowe tu. Kenapa air panas? Kenapa tidak air sejuk? Okey, semuanya disebabkan oleh kadar keterlarutan. Okey, di mana kebiasaannya satu bahan ini akan cepat melarut jika kita tambahkan suhu. Okey, so bila suhu bertambah,
maka kadar ketelarutan pun akan bertambah. Okey, betul lah kita lebih mudah untuk melarutkan gula dalam air kita. Ataupun kita nak melarutkan kita punya 3-in-1 Milo kita ataupun Nescafe kita dalam air yang panas berbanding dengan air yang sejuk. Okey, yang kedua ialah faktor kacauan. Okey, sekuat mana kita ataupun setinggi mana kita kacau. Okey, hari ni kita tengok. Kalau kita campurkan gula, let's say lah kita ambil air yang biasa, okey, suhu biasa, okey, air normal. Okey, kita masukkan air dan juga gula. Kalau kita kacau saja, okey, tanpa kita meningkatkan suhu, tanpa kita memanaskan air tersebut, okey, dengan suhu yang biasa, kita kacau dan kita laju lagi kacau. Okey, kita kacau lagi. Okey, kita akan dapati lama kelamaan gula tadi akan mula melarut sendiri dalam air tersebut. So ini bererti bahawa semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okey. Dan yang ketiga ialah saiz zat telarut. Okey, saiz pun memainkan peranan yang penting sebab dia akan mempengaruhi luas permukaan zat telarut tersebut. Okey, berarti antara kita tengok gula. Okey, gula sekarang ada banyak jenis, ada banyak saiz, ada yang dalam bentuk hablon yang halus. Okey, gula pasir kasar, gula pasir halus, gula caster ataupun cube gula. Okey, kalau kita ambil setiap saiz gula yang berlainan, kita akan dapati saiz gula yang paling kecil iaitu gula caster contohnya yang selalu digunakan dalam dalam bakery. Okey, dia akan lebih cepat melarut, okey, jika dibandingkan dengan gula kasar ataupun cube gula. Okey, yang dimana memerlukan masa yang lebih banyak untuk dia melarut. Okey, so saiz zat telarut juga memainkan peranan. Okey, di sini kita nampak jika saiz zat telarut itu kecil, maka kadar ketelarutan adalah tinggi. Okey, so jika saiz zat telarut itu ialah kecil, maka kadar ketelarutan adalah tinggi. Okey, so semua ini kamu telah gunakan, telah aplikasikan dalam kehidupan seharian kamu. Okey, dalam membuat air, dalam masakan dan juga sebagainya. Okey, so ini ialah berkenaan dengan ketelarutan. Okey, so last kali kita tengok kepada satu lagi bahan yang dipanggil sebagai koloid. Okey, tadi kita tengok adanya larutan, okey, adanya ampaian, tiba-tiba ada koloid pula. Okey, so apakah itu koloid? Okey, so koloid ialah campuran dua atau lebih. Okey, so koloid ialah campuran dua atau lebih zat telarut. Okey, campuran dua atau lebih zat telarut yang tersebar secara sekata. Okey. So koloid ni bila kita katakan koloid, dia merupakan satu campuran. Okey, campuran yang mengandungi dua ataupun lebih zat telarut, okey, yang tersebar secara sekata. Okey. So secara fizikalnya koloid ini dia tidak membentuk campuran yang jernih dan juga tidak menghasilkan mendakan. Okey. So kita tengok kat sini koloid ini adalah pertengahan antara larutan dan juga ampaian. Di tengah-tengah ini adanya koloid. Okey. So koloid ini adalah campuran dua ataupun lebih zat telarut yang tersebar secara sekata. So koloid ini selalunya dia keruh. Okey, dia tidak akan membentuk satu campuran yang jernih dan pada masa sama dia juga tidak menghasilkan mendakan. Okey, contoh paling baik ialah seperti mayonis. Okey, yang kamu makan tu. So mayonis ialah jenis koloid. Okey, so basically kita nak menghasilkan mayonis, kita menggunakan kuning telur dan juga minyak. Okey, so kalau kamu biasa tengok cooking show, nak buat homemade mayonis, okey, kita hasilkan kuning telur. Kita gunakan kuning telur dan kita kacau kuning telur itu, kita pukul dia. Sambil itu kita akan masukkan minyak, tak kisahlah minyak masak ke, minyak zaitun ke, kita akan masukkan sedikit demi sedikit. Selama kelamaan kamu akan tengok akan berlaku satu proses emulsifikasi. Okey, so proses emulsi. Okey, EMULSI. So inilah proses emulsi di mana kita menggabungkan sesuatu bahan dengan lemak. Okey, emulsifikasi. Okey, contohnya mayonis. So kamu akan tengok dalam konteks mayonis, okay, dia tidak menghasilkan satu bahan campuran yang jernih. Okay, tetapi kalau kamu biarkan saja mayonis, dia juga tidak akan menghasilkan mendakan. So mayonis ialah satu koloid, okay, yang terbentuk daripada proses emulsifikasi. Yang kedua ialah shaving cream.
Okay, mungkin kat rumah ada. Okay, macam saya adalah. Macam ni contoh, saya punya shaving cream. Okay, so shaving cream juga merupakan sejenis colloid. Okay, sebab apa? Kalau kamu pernah menengok ayah ataupun abang kamu, dia nak cukur dia punya misai ke apa semua. Okay, kamu kan tengok, bila kita tengok shaving cream. Okay, so ini ialah shaving cream. Okay, di mana kalau kita tengok kat sini, shaving cream ini dia tidak menghasilkan satu bahan yang jernih. Okay, tapi kalau kita biarkan shaving cream dalam bekas ini, kamu akan dapati dia juga tidak akan menghasilkan sebarang mendakan di bawah. Okay, so ini ialah contoh colloid. Alright, so nanti kamu dah besar nanti, kalau kamu ada misai ke apa, kalau kamu cukup bolehlah guna shaving cream. Okay, benda akan membantu melicinkan proses pencukuran tadi. Okay, so last kali kita tengok kepada konteks air sebagai pelarut semesta. Okay, so untuk makluman kamu, air ini selain daripada fungsinya untuk kesihatan kita, air juga merupakan sejenis pelarut semesta ataupun universal dissolvent. Okay, so air ni dia boleh melarutkan hampir ke semua bahan yang ada di dunia ini. Okay, sama ada pepejal, cair lain ataupun gas. Okay, so air ini digunakan secara domestik dan juga sebagai bahan mentah dalam industri. Okay, sama ada industri pembuatan, industri pertanian ataupun perubatan. Okay, contoh kita nak apa? Kita tengok air dalam pertanian. Okay, kita nak melarutkan baja. Okay, ataupun kita dalam konteks industri. Okay, dalam pembuatan kita tengok bagaimana minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. Okay, kita juga boleh melarutkan deterjen ataupun sabun dengan air untuk menghasilkan buih, untuk membersihkan satu bahan. Okay, so air ini merupakan satu pelarut yang selalu digunakan dalam pelbagai industri. So dipanggil sebagai universal solvent, ataupun pelarut semesta. Tapi kita juga ada pelarut yang bukan air. Okay, so ada setengah bahan, terutamanya bahan organik, okay, yang hanya boleh melarut dengan menggunakan pelarut bukan air. Contohnya seperti alkohol, okay, kerosin, aseton, turpentin dan juga ether. Okay, so ini ada contoh-contoh pelarut bukan air. Mari kita tengok macam contoh turpentin. Okay, biasa kalau kita nak cat rumah dan sebagainya, mesti kita akan beli satu botol turpentin. Okay, sebab turpentin ni dia merupakan pelarut bukan air yang boleh menanggalkan kotoran cat. Okay, dan kita juga menggunakan turpentin sebagai pencair cat. Bila cat terlalu pekat, kita akan gunakan turpentin untuk mencairkan cat tersebut. Okay, orang perempuan, okay, selalunya yang biasa kebiasaannya selalu pergi manicure, okay, ataupun dia warnakan kuku dia. Okay, so bila dia nak tidur ke apa, dia nak bersihkan badan dia, dia akan gunakan aseton, okay, untuk menanggalkan pewarna kuku tadi. Okay, kerosin, okay, ataupun nama lainnya minyak tanah. Okay, kerosin pun juga sejenis pelarut bukan air, okay, untuk kegunaan minyak lampu. Okay, kita juga menggunakan alkohol. Okay, kebanyakan kita menggunakan alkohol untuk minyak wangi. Okay, apabila kita punya kolon tu, okay, kalau dalam kita punya kandungan kolon kita ataupun minyak wangi kita, mesti ada kandungan alkohol sebagai pelarut. Okay, dan juga digunakan pakai untuk antiseptik macam ni. Okay, ini adalah sejenis antiseptik. Okay, so kat sini dia tulis kat sini apa bahan-bahan dia. Okay, kita tengok sini bahan-bahannya antaranya ialah alkohol. Okay, so kebanyakan antiseptik yang dijual di farmasi-farmasi yang selalu digunakan pakai untuk nak mencuci, ataupun kalau kamu kat rumah sekarang ni dengan COVID-19 adanya hand sanitizer. Okay, itu semua pun ada alkohol. Okay, sebagai pelarut bukan air dan juga sebagai antiseptik. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh pelarut bukan air yang diguna pakai. Okay, so banyak digunakan dalam industri seperti cat, semburan minyak wangi dan juga racun serangga. Okay, so ini untuk kelas kita pada hari ini berkenaan dengan larutan, ampaian, kolloid dan juga konsep keterlarutan. Okay, so hari ini saya akan bekalkan juga dengan sedikit tugasan, okay, yang kamu akan buat latihan formatif secara online. Okay, sila buat. Okay, mana-mana yang kamu belum buat sebelum ni pun sila buatkan ataupun sila lengkapkan. Okay, so, semoga kita dirahmati Allah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini.
Okey, so semoga kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.